mengakar di bumi. Mengakar di bumi, menggapai di langit. Itu kata-kata yang paling tersemat sikit. Datuk Seri, mari saya. Dah, you buat kerja you. Tak apa, Datuk Seri. Datuk Seri, Masya Allah. Saya tolong pegangkan. Okey, baik Datuk Seri. Yamin dia tak minum gula, dia kopi kosong dah. Baiklah, yang paling penting sekali apa yang dapat kita simpulkan. Yang paling penting untuk dalam pendidikan ni, kita kena ada ihsan. Dan untuk memulakan sesuatu yang paling penting 3 perkara. Ilmu, fikir dan baca. Jadi ingat apa pesanan-pesanan dan amanat yang disampaikan sebentar tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, jadi sesungguhnya kita semua yang berada dalam dewan ni adalah amat bertuah kerana kita mewakili seramai 40,000 pelajar tajaan JBA untuk sesi amanat kali ini. Baiklah, Div kehormat dan hadirin dan hadirat sekalian, rakan-rakan mahasiswa, untuk kali ini kita akan membicarakan secara fokusnya kepada Malaysia Madani dan soal jawab juga akan dibuka sebentar sahaja lagi. Jadi sebelum kita memulakan sesi dialog, saya suka untuk ingatkan mikrofon ditempatkan di sebelah kanan, kiri, depan dan belakang dewan, dan sila perkenalkan nama dan juga universiti anda untuk menanyakan soalan. Dan mohon pastikan soalannya adalah kena mengena dengan Madani dan juga soalan yang ringkas dan padat bagi kita dapat mengoptimalkan masa yang ada sebaiknya. Amin. Kalau soalan yang lain pun tak apalah. Okey, Datuk Seri benarkan. Okey, baik. Dia gini, soalan yang biasa tanya saya, soalan yang susah, pendidikan tinggi semua ini tanya Menteri Pendidikan Tinggi. Okey, baik Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Jadi kita buka soalan apa-apa saja yang Datuk Seri dapat jawab. Tapi sebelum tu, kita nak hangatkan balik dewan ini dengan sorakan-sorakan daripada universiti-universiti. Boleh? Baiklah, kita rangkumkan. Saya nak dengar daripada universiti dari utara. Okey, di sana. Okey, baik. Daripada selatan. Oh, di sini ramai. Okey, Datuk Seri, ini mungkin paling ramai lah. Daripada Lembah Kelang. Sorakan-sorakannya. Okey, dari pantai timur dekat mana? Okey, dan dari Sabah dan Sarawak. Bagus. Dan Datuk Seri, ni kan UKM Datuk Seri. Rugi kalau kita tak dengar sorakan dari tuan rumah sendiri. Mana UKM? Alright, terbaik semua. Dan kita rujuklah sikit yang berada, rakan-rakan kita yang berada secara dalam talian. Okay, lambaikan sikit semua rakan-rakan kita yang berada dalam talian. Pun Korea, China, India, Australia, New Zealand, Amerika Syarikat dan juga Kanada. Dan rakan-rakan dari Amerika Syarikat dan Kanada, Datuk Seri, sekarang jam 4:30 pagi. 4:30. Mereka 12 jam ke belakang kita. 4:30 pagi sanggup bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Jadi kini tibalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Jadi sesi soal jawab kita akan bermula. Maka majlis menjemput rakan-rakan pelajar mahasiswa yang ingin bertanyakan soalan untuk ke mikrofon. Testing 1 2. Okey, baik, di sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Syamsuddin daripada UKM, mahasiswa tahun akhir Sains Politik. Datuk Seri, baru-baru ini SPM baru diumumkan. Datuk Seri selalu mengatakan berkenaan trust deficit, berkenaan kepercayaan yang berkurang. Saya khawatir daripada aspek mahasiswa, anak-anak muda, pasca COVID, Datuk Seri sebut pasca normal tadi. Banyak mahasiswa ataupun bukan jadi mahasiswa, mereka tak masuk ke universiti, mereka memilih hala tuju yang lain.
Jadi saya terpaksa quote juga, minta maaf Datuk Seri, nemesis lama Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, beliau dengan dasar pandang ke timur. Jadi pada waktu itu pelajar-pelajar dihantar ke Jepun, dasar adalah perindustrian. Saya ingin bertanya kepada Datuk Seri, apakah visi dan bagaimana dengan visi itu Datuk Seri dapat mengembalikan trust defisit yang semakin berkurang kepada anak muda. Bila saya dan rakan-rakan keluar, kami akan percaya bahawa kami akan dapat kerja dan kami dapat membina Malaysia yang madani. Terima kasih. Ya, krisis keyakinan ya, ataupun disebut azmatus thiqah, krisis kepercayaan itu mesti ada sebabnya. Sebab dilihat pimpinan dan ruang politik itu banyak yang mengeluarkan janji-janji palsu, mengeluarkan fatwa ikut selera politik, ya, berhujah tanpa dasar akal, tapi dasar permusuhan, fitnah sebagai budaya. Jadi anak-anak muda yang dilatih itu agak bingung dan merasakan ini bukan yang diajar dan dilatih. Dan kemudian nasib mereka tak terbela. Negara yang sepatutnya punyai keupayaan ya, menjadi di antara contoh terbaik di negara ASEAN sudah merosot. Beberapa tahun lalu saya keluarkan pandangan tentang SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Bagaimana kita nilai pertumbuhan. Kalau 90-an dulu ya, ada kejayaannya, tidak terlalu cemerlang saya akui, tetapi sekurang-kurangnya dari segi pelaburan asing kita nombor 2 ketimbang Singapura. Pertumbuhan kita nombor 1. Competitiveness kita mungkin nombor 2. Jadi dalam banyak penilaian kita nombor 1 dan 2. Tidak pernah jatuh ke nombor 3 dalam Sustainable Economic Development Assessment. 10-20 tahun yang lalu ini merosot semuanya. Kadar upah tidak naik. Dan kehidupan, kemiskinan bertambah. Kesenjangan terus melebar. Defisit negara membengkak. Hutang bercambah. Berapa hutang sekarang? 1,2 trilion ringgit, termasuk 300 bilion ringgit itu kontingensi, maknanya 1,5 trilion ringgit. Berapa defisit? 5,6%. Apa makna defisit? Kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Sebab itu bila saya dapat amanah ini, kita harus perbaiki. Yang pertama saya tekankan ialah soal tata kelola. The principle of good governance. Orang tahu sistem ini, rasuah ini sistemik. Apa maknanya sistemik? Dia menjalar kepada semua tokoh, semua sistem. Kalau mau jadi Perdana Menteri, mesti berakhir dengan kekayaan yang berlonggok-longgok bercambah. Kalau jadi Menteri Keuangan, mesti ada komisen yang banyak. Kalau ada kontrak, disapu semua. Tak kira lah pakai tie, pakai coat, pakai serban, pakai kepiah, lebih kurang sama saja. Ada peluang sakau. Sebab itu orang tak ada kepercayaan. Nak salah orang muda? Tak. Saya tak salahkan anak muda kalau ada trust deficit, kerana mereka tahu menjadi pimpinan politik ini kerjanya menyapu dan membolot kekayaan yang haram. Baik. Bagaimana harus pulihkan? Betulkan. Ya, saya hampir 7 bulan sekarang Perdana Menteri. Saudara Khalid menjadi salah seorang tokoh utama dalam Jemaah Menteri. Tidak satu tolak ansur kita. Ada kontrak harus tender. Tak ada ini jana wibawa, tebatan banjir. Bukan dia kata tebatan banjir, sebatan banjir. Tak ada lagi dah. Ada tender. Baik, kalau ada mendesak tebatan banjir tak boleh tunggu, kita buat selected tender. Mesti ada penilaian. Baru boleh kita selamatkan wang begitu banyak. Anak-anak, ya saya pikul amanah besar sekarang. Saya tidak datang ke UKM.
Ini juga markas gedung perjuangan saya dulu. UKM ini memang tempat kita. Dan saya bangga. Masa saya muda sekali, masih di Universiti Melaya, sudah pun menjadi anggota panitia penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya anggap keputusan itu keputusan yang sangat tepat, kerana pada masa itu bahasa kebangsaan itu dipinggirkan. Baik. Jadi saya tidak datang di sini untuk membuat fitnah atau mengecam, membuta tuli. Saya ada asas yang kukuh. Tapi percayalah, negara ini harus diselamatkan. Negara ini tidak harus terkenal sebagai negara di mana pemimpinnya itu rasuah belaka. Ya. Saya tahu ini bukan kerja kecil. Sudah ingat masa kecil? Tak. Kelompok-kelompok besar yang rasuah ini akan berkumpul, berpakat untuk menyerang, membayar dana kepada orang politik dan NGO dan lain-lain untuk menyerang kita bertubi-tubi. Untuk apa? Saya tidak ambil gaji, saya tidak belanja untuk kereta yang diorder dulu, tidak buat perubahan rumah rasmi sampai 38 juta ringgit dulu. Tak buat itu semua. Dan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri jaga ini. Walaupun latar belakang lain, parti lain. Saya keadilan PH, sudah khalid UMNO, Barisan Nasional. Dan orang cela kita, mengapa? Tambah pula dalam perhimpunan UMNO. Baru-baru ni saya nyanyi pula lagu UMNO bersatu. Dia kata, oh UMNO ni apa salah? Nyanyi sikit apa salahnya? Tetapi yang pentingnya ialah kesepakatan kita, komitmen kita. Tinggalkan amalan yang jelek ini. Bagi saya ini yang terpenting. Bukan slogan hidup Melayu atau Allahu Akbar, tapi mengizinkan semua kerja-kerja bobrok dalam negara kita. Ya. Kemudian dengan penuh benci, kalau bercakap itu penuh kebencian, penuh rasa cemburu, penuh penghinaan. Kita tak ambil duit negara. Isu besar kita dalam negara ini ialah wang negara dipunggah untuk kekayaan orang-orang tertentu. Bukan 1 bilion, 2 bilion, berbilion. Dan kita boleh terima? Saya tak terima. Anak-anak muda bersama, alhamdulillah. Tak bersama pun saya tak peduli. Kita harus bangkit dan lawan gejala ini. Ini yang menyebabkan saya katakan rakan-rakan sekarang kebetulan anak-anak tajaan JPA harus ingat, negara ini sudah kena selamatkan. Bolehkah nak terus? Saya boleh utang lagi. Saudara Khalid boleh minta lagi berapa bilion. Dia tahu kekurangan dana untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Kerana keprihatinan beliau dengar turun ke bawah dan tahu masalah dia. Tapi kita hutang 1.5 bilion. Defisit 5.6%. Saya nak turunkan jadi 5. Jadi kita kena cermat betul-betul belanja. Jadi saudara, bila kita lakukan ini, saya minta kerjasama saudara. Tak harus ada trust deficit bagi orang yang cuba melakukan in uridu illal islah mastata'tu, yang membawa perubahan dengan sedaya upaya mereka mengikut Al-Quran, doa Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Kita cuba. Oh dah, dia ada ikut China, dia ikut DAP. Negara ini liberal, LGBT dihalalkan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Ni hang belajar mana? Hang baca di mana? Apakah benci kerana parti itu kamu boleh fitnah? Apakah kerana pakaian kamu itu berjubah kamu boleh fitnah orang? Belajar di mana, saudara? Sebab tu anak-anak harus bangkit. Kalau betul saya terima, kalau ada salah boleh saya betulkan. Ya. Ada keputusan dulu, keputusan lama, kita tidak berikan beasiswa JPA untuk pergigian, farmasi, dentistry dan lain. Itu keputusan lama diumumkan sampai kepada saya. Oh, saya kata tak boleh anak-anak kita. Saya kata tak, kita batalkan keputusan itu, kita sambung balik beasiswa. Ada keputusan lama untuk Zulkifli tahu
Kita tak mampu, tak boleh bayar allowance tambahan. Tapi saya dengar, ya yang ada beasiswa mungkin sedikit. Tapi ada pelajar, mahasiswa kita, sudah Khalid bangkitkan. Makan mie Maggi. Hidup dalam keadaan susah. Ya, jadi saya kata tak apalah. Kita potonglah peruntukan yang lain-lain. Tapi bagilah anak-anak mahasiswa kita itu hidupan yang selesa supaya dia boleh tumpu belajar dan cemerlang dalam pendidikan. Bila yang kita sahkan LGBT? Bila yang kita, sebab tu jadi parlimen saya tanya, belum jawab sampai sekarang. Saya tanya, di mana kita hina Islam? Di mana kita turunkan martabat Islam berbanding tahun-tahun dulu semasa mereka dalam kerajaan? Di mana? Tak ada jawab. Peruntukan kita tambah, kegiatan kita tambah. Malah JAKIM itu bukan jadi aspek pendidikan agama. Tazik SN tahu, saya minta sarjana di JAKIM teliti kajian separuh pinggal rancangan Malaysia ke-12, teliti. Belanjawan madani, teliti. Jadi dia ada peranan dalam mengangkat martabat umat dengan pahaman dia. Bagaimana nak katakan kita hina dan merendahkan martabat Islam? Oh, belum laksanakan RUU 355. Kamu 3 tahun tak buat apa pun. Mengapa saya 6 bulan dan 7 bulan kena buat semua? Ini bila orang tu dia jadi walak atau macai, dia hilang pertimbangan. Tak layak duduk di universiti kalau fikir macam tu. Tak boleh menilai dengan baik. Maka kalau ada kesedaran ini, maka jawapannya ada. Bring back. Anak-anak harus bantu kembalikan trust yang dulu defisit itu, azmatul thiqah, krisis kepercayaan dan keyakinan. Kembalikan. Because ini tim baru berusaha sedaya upaya, saya beritahu. Betul. Dia tidak mudah. Tidak mudah, saudara. You ingat senang nak lawan perasuah-perasuah besar? Perasuah dah kumpul berbilion ringgit. Kita nak lawan. Ingat senang? Tak. Tetapi kita lawan kerana keyakinan, kerana iltizam, kerana roh perjuangan itu ada, dan dukungan anak-anak muda untuk kita bersih dan selamatkan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih soalan daripada saudara Syahmi sebentar tadi. Jadi kita buka pula soalan yang kedua. Okey, daripada sebelah sini. Silakan. Salam sejahtera, salam petang. Salam Malaysia Madani Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin dan Pegawai Barisan. Tak apa, soalan terus. Sorry. Okay. Berdasarkan artikel yang dipublish oleh Astro Awani pada Jun 2023 lalu, menyatakan negara bakal hilang sebanyak 70% tenaga mahir jika lepasan SPM tidak berminat melanjutkan pengajian. So, sejajar dengan agenda Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat keyakinan dan insan, persoalan saya adalah apakah inisiatif dan langkah kerajaan dalam menangani isu sistem pendidikan negara, terutamanya dalam pendidikan menengah dan rendah. Kedua, berkaitan pemekasaan penggunaan teknologi iaitu artificial intelligence secara optimum di dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam konteks pendidikan, yakni PDPR atau informasi digital seperti social media, keusahawanan iaitu berkaitan inisiatif jalinan rakan strategik kerajaan industri dalam mewujudkan rangkaian Soalan? Okey, soalan saya adalah sejauh manakah langkah cadangan inisiatif dan misi kerajaan perpaduan dalam mengusahakan sebuah masyarakat yang berdaya saing dan berkompetitif tinggi? Terima kasih. Baik, nama apa tadi? Wikainan, anak peranakan Cina Kelantan. Okey. Wikai, terima kasih. Yang pertama ni soal yang tadi, malah lebih serius ya, Wikai, ya, sebab Menteri Pendidikan Fadlina sebut sekitar 30,000 tidak menduduki peperiksaan SPM. Jadi dia telah minta satu laporan dan kajian yang teliti. Ini lepas pasca COVID dan kerana politik yang tidak tentu arah,
dan tidak ada dasar yang jelas. Ya. Bagaimana boleh ada Menteri Pendidikan ketika itu dan tak boleh pantau anak-anak yang tak ambil peperiksaan 30,000? Dia hanya memerlukan hadirnya Fadlina sebagai Menteri Pendidikan baru bangku bongkar. Ini masalah di sini. Tapi dalam kempen-kempen dia tak sebut perkara ini. Bagi saya 30,000 orang tu perkara yang serius. Baik. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, yang kita bangkitkan selain daripada universiti ialah memperkembangkan TVET. Berapa belanja TVET untuk tahun ini? 6.7 bilion ringgit. TVET ada kejayaannya, iaitu 90% daripada 95% daripada yang lulus TVET dapat pekerjaan. Tapi gaji rendah, RM2,000 ke bawah. Tak memuaskan. Apa yang saya lakukan? Jemaah Menteri putuskan supaya beberapa syarikat besar, Petronas ambil alih TVET di Pengerang, buat di Kimanis, satu di Sarawak, satu di Batu Boruk Terengganu, dan satu di Kemaman. Proton ambil alih TVET di Pekan. Begitu syarikat besar, kita minta dia ambil alih sebahagian atau sepenuhnya, dia dapat latih supaya kualiti TVET lebih tinggi dan upah dia sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan. Ya. Itu ada beberapa langkah yang diambil. Saya sekarang sedang meneliti dengan satu pasukan yang belum diputuskan, jadi saya tak dapat umum kerana saya mesti beri contoh yang baik. Maknanya kalau saya nak umum, mesti ada kerangka dia saya bawa ke jemaah menteri, setuju umum. Tapi ada satu program yang saya fikir boleh membantu sekurang-kurangnya untuk bukan universiti, di bawah universiti ini, sama ada lulusan SPM atau yang belum lulus SPM, ya, yang dilatih, yang boleh mengharapkan dalam masa singkat 100,000 orang tambahan. Itu insya-Allah dalam beberapa minggu siap saya akan umumkan. Ya. Jadi saya terimalah pandangan UK tadi, bagaimana kita nak kata hilang tidak, dia bukan hilang. Dia kalau tidak buat apa-apa dia hilanglah. 30,000 tak ambil SPM, kita bekukan. Kita cerita tentang hidup Melayu, bagaimana Melayu. Ni 30,000 anak Melayu majoriti tak ambil periksa SPM. Bukan masalah kamu. Menteri Pendidikan buat apa? Tu dia kata Anwar ni garang sikit. Azizah terus sebut saya, dia kata jangan, lembut sikit. Okeylah. Tak dengar bini, nak dengar siapa lagi. Baik, yang itu satu ya, maknanya harus ada. Kalau tak ada program, memang hilang. Tapi kalau ada program dan dibantu oleh banyak kementerian, ya, Kementerian Pendidikan Tinggi penting dalam hal ini, dalam meningkatkan latihan. Tadi di Parlimen saya umumkan umpamanya, kita ada mesyuarat Majlis Sains Negara. Kita bercakap soal hidrogen hijau. Kita bercakap soal IT, suka bercakap AI. Saya beri arahan yang sangat jelas yang diketahui oleh Menteri, bahawa semua pusat penyelidikan negara mesti memanfaatkan sepenuhnya tenaga yang ada di universiti-universiti tempatan. Maknanya mesti ada jaringan, segera memanfaatkan, jangan buat berasingan in silo. Ya, kerana ada kepakaran tertentu di universiti kebangsaan dan universiti-universiti yang mesti dimanfaatkan sepenuhnya. Tak payah dia minta, kita patut kenal pasti dan kita bawa dia masuk dalam tim untuk menyelesaikan masalah. Ini dalam soal research and development. Ini perubahan atau anjakan yang kita lakukan untuk memastikan ada peningkatan yang jelas. Yang kedua ini tentang AI, informasi digital dan sebagainya. Bagaimana yang kita lakukan? Dia melalui pendidikan tentunya, IPT di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi itu penting, tapi juga melalui TVET itu termasuk salah satunya ialah tentang peningkatan. Sudah tahu di Amazon baru ni AWS datang dengan rencana melabur puluhan bilion ringgit. Atau apa dia kelemahan? Ialah mutu pengeluaran peringkat IT itu bagi dia kurang memuaskan. Jadi saya bila dengar tu saya tidak mengeluh. Kita mesti cari jalan untuk memberikan suntikan latihan lebih baik kepada anak-anak kita. Geely yang bersama Proton, dia nak buat city kenderaan di Tanjung Malim. Dan pandangan dia bagi tahu saya
Dia kata okey, tapi dia kata highly skilled engineers itu tak cukup, terlalu kecil jumlahnya. Jadi saya kata syaratnya bagi training. Jadi dia nak ambil 300 dari Malaysia dilatih di negeri China. Tapi pengajaran itu mengingat saya bahawa harus ada latihan tambahan untuk memenuhi keperluan syarikat-syarikat ini di universiti dan pusat latihan tempatan. Mana kita kena respon segera begitu rupa. Jadi kita ada keupayaan dan saya yakin kalau kita berikan sedikit lagi tumpuan dari segi R&D dan kemudian ada jaringan yang lebih rapat dan akrab di antara pusat pendidikan dengan universiti-universiti tempatan, manfaatkan. Satu perkara yang lain, Yamin ya. Sabar Yamin ya. Teruskan. You minumlah kopi sebentar. Okey, boleh. Saya dapat kerjasama Tan Sri KSN dan pegawai. Saya kata kita kan guna konsultan antarabangsa, semua konsultan. Jadi saya kata ini kepakaran penjawat awam tu di mana? Di Universiti Tempatan ada. Mengapa tak cari jalan? Ada tak upaya konsultansi di Universiti Tempatan? Okey, ada. Oh, ada 1-2 bidang. Okey, panggil 1-2 tambahan. Tak payah serah semua. Jadi gunakan ya, kepakaran tempatan. Baik, kalau tidak ada, tengok barisan kedua pimpinan, baik universiti ataupun di penjawat awam. Saya kata tidak ada masalah. Kita cari wang, bagi dia latihan. Sama ada dengan syarikat-syarikat besar, dalam atau luar negara, atau di universiti terkemuka. Dia sudah ada PhD, dia sudah ada pengalaman. Tetapi ada beberapa bidang pendedahan baru dalam bidang teknologi maklumat atau digital information yang perlu dia kuasai. Kita hantar dia. It is better to train our own personnel, our own people, rather than being totally dependent on foreign consultants. And this is clearly a new shift in the government policy. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Baik, kita doakan agar apa yang dihasratkan itu berjaya untuk keberhasilannya lah. Baik Datuk Seri, jadi kita pusing ke belakang Datuk Seri. Kita rasa kita tunggu soalan daripada rakan-rakan kita secara dalam talian. Ya. Nama saya Ranisha Sanmugam, pelajar tahun ketiga dari Perancis. Dan saya ingin bertanyakan. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va bien et vous? Oh, merci beaucoup. Okey. Jadi soalan saya, kami sebagai pelajar JPA dari luar negara akan kembali berkhidmat di Malaysia setelah tamat pengajian selaras dengan syarat penajaan yang ditetapkan. Daripada pemahaman saya tentang dasar madani, ada satu tonggak iaitu daya cipta. Jadi menurut Datuk Seri, apakah cara terbaik dan berkesan untuk kami selaku bakal graduan luar negara untuk memberi impak selaras dengan hasrat dan sasaran tonggak ini, dan adakah kami pelajar-pelajar dan graduan dari luar negara mempunyai masa hadapan yang cerah di Malaysia dalam bidang pekerjaan? Terima kasih. Soalan yang menarik. Masih buku. Masih buku ni terima kasih. Bukan buku. Masih buku terima kasih banyak. Baik. Soalan itu penting. Sekarang ini memang ada keperluan. Jadi saya tidak fikir itu harus sudah unsingkan sangat kerana JPE memberi ruang untuk sudah meneperoleh pekerjaan. Cuma ada beberapa keputusan baru yang kita buat. Kata sudah ada latihan di Perancis. Kemudian ada industri Perancis memilih kerana dia ada keperluan untuk invest atau berlabur di Malaysia, dia minta saudari kerja di Perancis. Kita bagi keputusan sekarang boleh. Sebab pendedahan itu penting. Sebagai maknanya dia dapat kelulusan akademik, dia ada latihan amali dengan syarikat. Tentunya akan tertakluk kepada kelulusan JPA. Tetapi keputusan dasar kita membolehkan. Sudah belajar di New York. Kemudian katalah Bank of America atau Merrill Lynch ambil sudah kerja 3 tahun, 5 tahun. Bagi saya itu bermanfaat untuk meningkatkan pendedahan dan pengalaman kemudian balik. Dulu kita tak benarkan. Sekarang
kita benarkan kerana bagi saya penting kita beri pendedahan dan latihan kepada anak-anak muda kita dalam bidang-bidang tertentu. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih saudara yang bertanyakan soalan tadi. Okey, baik, jadi kita buka pula soalan Datuk daripada bahagian belakang kita, Datuk. Okey, silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mariam Zahia, merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan, jurusan Pendidikan Khas. Jadi Datuk Seri, tiada guru tidak lengkaplah Malaysia Madani. Jadi apakah pendapat Datuk Seri berkenaan allowance guru praktikum bagi pelajar lepasan bukan IPG, iaitu pelajar pendidikan universiti awam yang lain yang mengambil jurusan pendidikan? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Datuk Seri. Nama terlupa nama tadi. Mariam. Nombor telefon? Okey Mariam. Guru ni, ya, pendidik, itu satu profession yang sangat penting. Saya sebaik keluar universiti, saya mulakan kerjaya sebagai guru sekolah swasta untuk anak-anak miskin, Yayasan Anda Akademik. Dan sebenarnya lepas lulus Universiti Kemunting dan Universiti Sungai Buloh, saya mengajar sebentar di Universiti Oxford, kemudian Universiti Georgetown, Washington DC. Dan saya anggap profession itu sangat membanggakan, ya. Di antara tugas yang saya anggap bangga sekali ialah guru. Dan saya bernasib baik kerana dari sekolah rendah sehingga menengah di Malay College Kulakangsa di Universiti Melaya, saya punya guru-guru yang dedikasinya luar biasa. Yang kasih sayangnya itu tidak sebagai hanya pelajar, tapi sebagai anak-anak sendiri. Umpamanya sampai saya dah keluar bebas, jadi timbalan menteri, masuk penjara, pergi mahkamah, itu guru-guru saya itu nanti ada dalam barisan untuk memberi semangat dan harapan kepada saya. Jadi penting. Kalau tanya dari segi konteks Islam, innama bu'aithtu mu'alliman. Ya, kalau tanya Rasulullah SAW apa tugas? Tugas aku ini di antara lain ialah sebagai mu'allim, pengajar yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau itu tekadnya saudara, insya-Allah kita akan bina generasi baru dengan suatu semangat dan dedikasi guru-guru. Saudara tak akan ada di sini kalau tidak guru-guru yang dedikasi dan kasih pada saudara-saudari. Betul tidak? Tolong malam ni jangan lupa teks WhatsApp pada guru, kirim salam, kata Anwar, kata terima kasih. Okey, boleh ya? You kata boleh macam tak semangat. Ya, tahu. Kuatkan sikit. Boleh. Okey, baik. Tentang allowance tu saya belum pasti tentang kedudukannya. Tapi insya-Allah saya akan bagi perhatian dan bincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga dengan JPA dan perbendaraan, ya, tentang allowance praktikal. Mariam, ya, Mariam. Tolong doa Mariam malam ni solat hajat bagi buka hati terang Perdana Menteri Keuangan supaya tambah allowance. Terbaik Datuk Seri. Datuk Seri, saya dapat info yang ada dalam talian ingin bertanyakan soalan juga. Jadi kita buka lagi sekali kepada rakan yang dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Ikram bin Wan Muhammad Asri, pelajar tajaan JPA di Mie Universiti Jepun. Saya ada satu soalan untuk Yang Muhammad Datuk Seri yang berbunyi, ketidakstabilan geopolitik antara kuasa-kuasa besar sedikit sebanyak dalam memberi impak kepada generasi muda untuk menongkak arus dalam mendepani cabaran masa hadapan. Jadi, Yang Amat Muhammad Datuk Seri, apakah hala tuju tertiari di bawah pimpinan Datuk Seri dalam mendepani cabaran tersebut? Itu saja Datuk Seri. Sekian, terima kasih. Boleh ulang balik Sekali lagi. Apakah hala tuju tertiari di bawah pimpinan Datuk Seri dalam mendepani cabaran tersebut? Berkenaan tertiary. Ha? Tertiary. Oh, tertiary. Dia sana pagi kan?
Sana, Ohayo gozaimasu. Petang sana. Bukan Ohayo Sekarang gozaimasu. petang. Konnichiwa. Okey, arigatou. Masa? Baik, datashimashite. Saya sebut arigatou gozaimasu, dia tak jawab. Masih ada peluang untuk jawab. Saudara Wan Muhammad Ikram masih ada peluang untuk jawab. Saya sebut tadi arigatou gozaimasu. Jap, tadi saya kena mute tadi. Datashimashite. Okay, terima kasih. Tertiary kita ada Menteri Pendidikan, dia bagi tumpuan yang besar, juga keliling ke universiti dan mendapat maklumat yang lebih dari universiti. Okey. Dan kalau dasar maknanya ni tertiary ini memang penting lah, maknanya bidang pendidikan ni, baik pelajaran di peringkat rendah, menengah atau pendidikan tinggi, itu keutamaan. Kalau dua bidang yang saya beri ketumpuan dalam belanjawan madani apa? Yang nombor satu, pendidikan. Pendidikan dapat peruntukan dan tambahan tertinggi dalam belanjawan madani. Kedua, kesihatan. Ya, itu yang jadi trust babu ini. Terima kasih. Sudah habis. Okay, baiklah, kita buka semula soalan daripada di sebelah kiri saya. Silakan. Okay. Salam sejahtera Datuk Seri. Saya Ziau, pelajar dari Ijazah Doktor Perubatan dari UKM. Datuk Seri tadi menyatakan bahawa keyakinan itu satu teras kepada Iktihad Malaysia Madani. Namun kini banyak pelajar perubatan dia hilang keyakinan terhadap sistem kesihatan disebabkan isu-isu seperti doktor kontrak dan kebanjiran bekalan pegawai perubatan. Pada pendapat Datuk Seri, bagaimanakah kerajaan boleh memanfaatkan Iktihad Malaysia Madani ini untuk menyelesaikan masalah ini di samping menjamin kejayaan yakni masa depan pelajar-pelajar perubatan dan kesihatan yang ada sekarang? Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Siau. Baik. Pertamanya doktor kontrak itu masalahnya berlarutan sekian lama. Jadi bila saya ambil alih tugas tahun lalu, saya terus menyediakan dana untuk menyelesaikan sebahagian besar. Maknanya kita 1/3 dia, saya tak ingat 12,000 berapa ke. Jadi 4,000 kita selesaikan tahun ini. Ya. Kemudian doktor kontrak kita serap tahun pertama 4,000 dan mudah-mudahan dalam 3 tahun kita selesaikan masalah doktor kontrak. Ya. Saudara kena faham ya, saudara kena faham. Kita terbeban. Saya jadi menteri hutang banyak. Sekolah tandas tak repair. Berapa banyak sekolah tandas teruk. Ada tak you pengalaman sekolah dulu tandas tak ya. Tak ada yang peduli. Jadi saya minta Padlina cek semua sekolah tandas sekolah-sekolah. Dia kata perlu 1 bilion ringgit. Kita sediakan. Klinik-klinik kesihatan yang rosak banyak. Sekarang ini pejabat-pejabat polis daerah yang keadaan daif, rumah-rumah pejabat awam. Ya. Jadi ada orang tanya, buatlah. Mana tahun pertama saya kena selesaikan cari 1.4 bilion. Ni orang yang duduk bising di luar ni 3 tahun bila dia pasal tak repair tandas. Tandas dia anak kita. Ya. Ada sekolah, saya di masa jadi ahli parlimen Port Dickson, saya tengok sekolah. Ada sekolah itu berapa ribu pelajar, 8 tandas, 4 rosak. Ada sekolah 2,000 pelajar, 6 tandas, 4 rosak. Bagaimana? Dia dah kena queue kalau sudah menonton filem P. Ramlee, Bujang Lapuk, itu dia kena queue. You know, I cannot accept that. I will not accept that. Ya, anak-anak kita baik di pedalaman atau di kampung atau di bandar mesti diberi layanan yang baik, supaya dapat tandas bersih, sekolah yang agak sederhana. Itu memang dasar kita sekarang. Saya sebut perkara ini jangan saudara kena tahu masalah doktor kontrak gitu juga. Duk runding sama nak mogok nak apa, kerana orang tak dengar. Tapi dalam masa singkat, dalam masa sebulan, kita ambil oleh November, Januari belanjawan, kita selesaikan 1/3.
Dan kita bagi pengakuan bukan kerana tuntutan dia, kerana kita not fair. Dia belanja lama kedoktoran dan satu yang sukar, kemudian lulus, kerja 8 tahun masih kontrak. Ada yang sampai 12 tahun masih kontrak. Jadi kita selesaikan. Saya tak mampu selesaikan semua sekali tahun ini, tapi 1/3. Jadi soal kebanjiran pegawai perubatan, saya tidak fikir itu masalah sangat, ya. Kerana ada rencana. Umpamanya pertama keperluan dalam negara, keduanya kalau esok perlu kita hantarlah. Mana-mana negeri Afrika yang perlu doktor kita kirim. Umpamanya ya, dalam skim khas, skim sukarelawan Malaysia, mana doktor yang nak pergi duduk di Ghana setahun, hantarlah. Apa salah, itu pengalaman. Boleh? Boleh apa? Kamu bukan doktor. Okey, baik. Boleh Datuk Seri. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya daripada bahagian belakang Dewan, depan kita Datuk Seri. Sejahtera Datuk Seri. Saya Sanjishini Maniam dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya ingin menanya tentang pendidikan percuma bagi institusi pendidikan tinggi. Apakah tindakan yang telah diambil untuk merealisasikan matlamat ini? Bilakah matlamat ini akan dicapai? Sekian, terima kasih. Soalan yang paling hangat ni Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. You dari mana? Upsi, kampung mana? Shalom. Shalam. Shalam tu bandar. Kat mana Shalam? Section 35. Slow je suara dia Datuk Seri. Tak apa, saya tak tanya alamat. Baik. Kalau tanya saya, pendapat peribadi saya, falsafah pendidikan, ya, pandangan pendidikan Anwar, ya. Pendidikan itu harus percuma dari sekolah rendah sampai universiti, ya. Melainkan golongan kaya. Sebab itu kita beda. Kerajaan dulu dia nak naik, dia umum tahun lalu dia nak naik elektrik, kadar elektrik tahun ini, ya. Ini umum di parlimen. Tadi bila saya sebut itu ada yang kata, oh tak betul. Tak betul apa? Di umum saya ada di parlimen tu, ada handset. Kita terpaksa naikkan kadar elektrik semuanya 2023. Sekarang dia nafi kita. Baik, bila kita ambil alih, tanggungan subsidi elektrik terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan? Untuk rakyat M40, B40 kita tak sentuh. Terus subsidi. Tetapi untuk golongan kaya, T20 maknanya teratas, dia bayar kos. Jadi saya kira fair. Jadi dengan itu kita jimatkan 10 bilion daripada subsidi. Kita subsidi 30 bilion. Tak ada kerajaan boleh tanggung macam kita tanggung. Baik. Satu lagi yang haji. Dia kata, oh, Anwar zalim, dia menaik. Ini yang Pak Lebay ni cakap ni. Subsidi untuk orang haji, pergi haji. Kan mana boleh menipu begitu? Yang saya tarik ini bukan untuk rakyat umum. Saya kata orang kaya, ya, gaji 10,000, 50,000 ringgit sebulan, tak payahlah tabung haji subsidi. Kerana tanggungan kepada kerajaan berat. Ini perkara wajib. Jadi saya kata golongan yang paling kaya tak akan diberikan subsidi. Dia bayar kos. Yang lain, pertengahan, yang miskin, kalau dia bagi haji, kita tetap beri subsidi. Baik. Apa kaitan dengan ini semua? Kita kena turunkan subsidi. Umpamanya diesel. Semalam saya umumkan subsidi yang diambil orang-orang kaya setakat ini. Berapa peratus? 40%. Macam diesel, minyak. Mercedes besar. Ya, saya naik chancellor pakai apa saya tak tahu ni. Tak, Google yang marah. Saya Perdana Menteri kena pakai Proton lah, insyaAllah. Okeylah, okay. Alhamdulillah. Baik. Jadi orang-orang kaya pun beri subsidi. Sistem sekarang ini. Jadi kerajaan tak, dan dia pakai tentunya lebih banyak daripada orang biasa. Kereta dia sisi besar,
Jadi dia dapat keuntungan. Jadi kalau tanya saya, kita kena cari jalan supaya yang kaya jangan ambil subsidi, bayarlah. Rakyat jangan dibebankan. Untuk apa untuk ini semua? Yang Shah Alam tadi, yang you tenung saya macam ni sebab apa? Maknanya kalau ini semua boleh dikawal, maka kos pendidikan pelajar kita minimalkan dari awal. Itu tujuan dia. Dan saya terima kasihlah kerana Menteri Pendidikan Tinggi Saudara Khalid ini sangat dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang tekan membela universiti dan mahasiswa dengan program-program skim-skim tambahan. Ya. Dan saya cakap betul, saya ikuti dasar-dasar bantu. Itu mana kita boleh buat. Kau tanya mengapa tak boleh buat sekarang? Tak boleh sekarang. Hutangnya berlambat-lambat. Saya tengok, selesai dah sekarang. Kamu dah cakap banyak dulu. Iyalah, bagilah masa sikit. Boleh ya? Angguk 3 kali. Okey, baik. Baik, terima kasih saudari daripada UPSI sebenarnya tadi ya. Datuk Seri, masa sangat mencemburui kita Datuk Seri. Saya rasa kesian tengok kawan-kawan kita yang dah beratur ni Datuk Seri. Sikit lagi okeylah. Datuk Seri boleh bagi satu soalan lagi? Okeylah. Okey, satu soalan lagi kita ke belah sana Datuk Seri. Boleh? Okey. Ke sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri. Okey, saya Muhammad Daniel Kamil Zaidi merupakan Majlis Perwakilan Pelajar IATM Shah Alam mengambil ijazah sarjana muda perakaunan. Terlebih dahulu sebelum saya tanyakan soalan, saya nak menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan kerana sudi mendengar permohonan mahasiswa UiTM berkenaan dengan pemberian belia e-tunai kepada semua mahasiswa agar diselaraskan. Terima kasih. Okey, kembali kepada soalan. Teruskan. Memetik petikan akhbar 7 Oktober 2022 daripada bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul menyatakan bahawa menjanjikan kenaikan allowance JPA sebanyak RM100 kepada penerima JPA. Jadi saya ingin menanyakan, adakah pada tahun ini kita akan dengar berita gembira itu dari Kerajaan Badani di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar? Kerana saya yakin dan percaya sahabat-sahabat kita yang ditaja oleh JPA ini pastinya menunggu berita gembira daripada YAB Perdana Menteri kita. Sekian dari saya, terima kasih. Nama apa tadi? Nama apa? Haikal. Haidar. Ya. Haikal ke Haidar? Haikal. Haikal. Ya. Haikal. RM100 setahun. Setiap bulan Datuk Seri dia katakan. Tadi you tak sebut sebulan. Saya pakai anggap RM1 setahun lah. RM100 setiap bulan. Begitulah. Okey, RM100 sebulan. Tadi kita dah umum. Setuju. Ya. Setuju. Pasal dia tanya Datuk KPPA kata dia tak minta lebih. Kalau dia minta lebih tadi, saya bagi lebih tadi. Mulai 1 Julai saudara akan dapat RM100 tambahan. Tadi kalau diminta 250 pun saya boleh bertimbang. Tapi tak lulus. Tapi tak lulus. Yang lulus hanya 100. Baik. Tapi tanya belia tadi itu umur 18 hingga 21 yang telah saya umumkan di Langkawi. Siapa tanya tu? Wawa. Datuk Seri ingat lagi. Dia tanya bukan main dengan lenggok dia, dengan pantun dia. Manalah hati nak tolak. Baik, jadi saya setuju kita mula nak bagi akhir bulan, tapi saya minta supaya kalau boleh dipercepatkan dalam sebelum minggu ketiga bulan Jun, saya akan dapat 200 tu. Jadi bulan Jun dapat 200, bulan Julai 100. Tapi belanjalah dengan berhemah, ya. Jangan membazir, jangan isap vape.
Kena fikir, kena halal. Saya tolong itu kerana saya fikir sudah susah nak makan, nak beli buku. Kalau buat yang tak betul tu, okey. Last. Yang tadi budak perempuan tadi seorang tu. Mana tadi? Ya, okey. Lagi sikit. Silakan. Oh, boleh tahan jogging. Assalamualaikum, saya Aiza Atira Binti Daud daripada UiTM Shah Alam. Saya pelajar tahun akhir microbiology. Sedikit soalan berkenaan Jabatan Perkhidmatan Awam Scholars. Isu berkenaan kekurangan penempatan di perkhidmatan awam setelah tamat belajar. Isu ini juga dapat dilihat apabila Jabatan Perkhidmatan Awam di sektor-sektor lain kurang melantik pegawai awam sehingga mengakibatkan brain drain. Jadi apakah solusi Datuk Seri daripada jangka panjang untuk memberikan peluang pekerjaan kepada fresh graduates? Nama apa tadi? Apa dia? Nama Aizzah Atira. Aizzah Alina. Okey. Saya nak panggil telefon tapi Azizah dengar ni. Okey, Aizzah. Kita baru putuskan untuk menambah jawatan-jawatan bagi JPA Perkhidmatan Awam. Jadi saya ingat jangan bimbang sangat soal itu. Ya, sudah belajar, biar keputusan itu cemerlang, biar kerja saya dan rakan-rakan daripada Jemaah Menteri dan juga Perkhidmatan Awam cari jalan untuk berikan penempatan kepada anak-anak. Okey? Jadi Aizat jangan bimbang, Pakcik Anwar ada. Okey. Baiklah, terima kasih Datuk Seri kerana menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh semua yang hadir pada hari ini. Datuk Seri, saya rasa semua orang pasti rasa Mana rugi. semua yang hadir, ramai yang beratur tak sempat tanya. Dia minta Kesian, maaf. minta maaf kepada rakan-rakan yang tidak sempat untuk bertanyakan soalan. Baik, Datuk Seri, mungkin yang terakhir sekali Datuk Seri berikan beberapa pesanan kepada semua yang hadir ataupun semua yang menyaksikan live ini. Terima kasih. Saya semua dalam tiap program saya ke negeri, saya beri ketumpuan untuk menemui anak-anak muda kerana mereka berhak tahu keadaan sebenarnya. Jadi dan saya anjurkan tak apalah kalau tak setuju dengan saya atau kata tak cukup, buat penilaian, baca, banding, ya. Biar itu yang saya sebut pemikiran kritis. Selain benda kreatif, kritis. Ini fikir. Kita kalau tidak, negara kita nak rosak. Dia senang. Dia belajar sampai universiti. Lulus universiti. Kadang-kadang ada PhD. Tapi bila kata, orang Melayu akan tertekan. Habis kita. Ini Anwar ambil. Semua Cina dah kontrol. DAP yang jaga. Dan dia, apa dia? Saya nak cakap kasar tak boleh. Saya dah jadi PM ni kena cakap sopan. Kita nak ikut macam cara orang lain tak boleh. Dia tak teratur bahasa. Jadi itu yang saya nak. Ya, kerana kita nak selamatkan masa depan kita. Betul. Saya Melayu dan dah soal perlembagaan, soal bahasa Melayu, soal hak keseimbangan orang Melayu, soal Islam agama persekutuan, soal raja-raja Melayu, itu kita pertahankan. Tapi anak-anak Cina, India, Dayak, Kadazan itu anak-anak kita. Keluarga besar negara kita. Kita jagalah semua. Ya. Kita tak pinggirkan sesiapa. Jadi oleh kerana saya jawab macam ni, tengok Anwar, dia samakan Melayu dengan Cina. Anak Cina, anak dia, anak India. Ada pula dia buat pemotongan video saya kata, anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak Iban, anak Gaza, semua anak saya. Dia potong anak Melayu, anak saya. Jadi Anwar bercakap, anak Cina, anak saya. Jadi tengok Anwar ni dah sesat. Dia tak langsung anggap anak Melayu anak dia. Jadi sudah sebab itu saya kata keputusan hidup kita itu tidak pada TikTok, pada social media, pada ilmu. Universiti ni gedung kita menimba ilmu. Menimba ilmu itu dengan membaca, dengan menalaah, dengan menghazam, dengan menggunakan akal fikiran yang baik, bukan dengan kebencian.
Saya dah bimbang umpamanya di parlimen. Kalau saya tengok kadang-kadang saya benci betul. Jauh. Saya kata, apa pasal ni? Oh, macam saya khianat Allah. Anwar dah jual Allah ni. Ini benda ni. Ya. Dia kata kerajaan sekarang telah hapuskan, benarkan semua orang bukan Islam guna Allah. Saya kata kita terikat dengan keputusan Malaysia Raja-Raja Melayu yang mengatakan Allah digunakan untuk oleh orang Islam dan tidak untuk bukan Islam. Kalau kita bersabar tarik balik kes mahkamah. Kes mahkamah itu kes Lina nama? Jin, nama pandai ingat Jin. Jill Island. Pandai nama apa? Okey, Jill Island. Okey. Orang Sarawak. Allah kelonggaran di Sarawak, di Sabah itu ada. Ya, kita tidak galakkan, tapi jadi ada undang-undang peraturan Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan. Jadi bila dia bolehkan, kalau pergi mahkamah kan kalah juga. Jadi saya kata, dah bincang dengan Peguam Negara, dah nak kalah, lawan buat apa? Apa penyelesaiannya? Kekal keputusan Allah untuk orang Islam di Semenanjung, kelonggaran Sabah Sarawak, keputusan Malaysia Raja-Raja. Apa yang kita buat? Kita cadangkan supaya peraturan yang bercanggah, termasuk peraturan lama dalam negeri, bukan peraturan kerajaan sekarang, dulu dah lama dah, yang membolehkan itu dibatalkan supaya jelas. Itu yang saya persembahkan kepada Tuanku Agong, kepada Selangor, dan Tuanku Selangor mengatakan rujuk kepada Majlis Kemajuan Islam, dan beliau baginda akan kemukakan kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Di mana kita kompromis ni? Tak, kamu khianat Allah bagi orang Islam. Dia tak mau dengar kita cakap apa pun. Oh, kamu tak jumpa Agong. Saya jumpa Agong tiap minggu. Kerja saya Perdana Menteri menghadap Agong tiap minggu. Kau nak kisah apa-apa bagi tahu saya boleh sampaikan. Ya. Jadi dan saya sampaikan dan kita bincang. Ini Tan Sri KSN pun ada dalam kabinet. Ya. Itu soal Allah, ya. Kemudian kita ada perjanjian dengan Presiden Jokowi soal maritime borders. Pagi tadi semalam diserang, Anwar telah korbankan kedaulatan negara, maruah negara di mana? Ini beri kepada Indonesia. Apa benda ni? Sudah ingat saya boleh serah nak serah? 1 inci pun. Baik pasir, baik batu, baik laut. Kalau hak Malaysia saya tidak akan tolak ansur. Ya. Tapi dengan Indonesia ni, Presiden Jokowi dan Indonesia negara sahabat, jiran, satu rumpun. Jadi kita gunding cara baik. Yang kita setuju 85-9% kita setuju, ya. Iaitu border yang dia setuju kita setuju, okay, sign. Dia setuju kita setuju, sign. Yang kita tak setuju ada dekat Pulau Sebatik, Sabah. Yusof dah mula angguk dah. Orang Sabah dia ambil. Jadi saya beritahu ke Ketua Menteri, kita tak setuju lagi. Jadi Jokowi kita okey, tak setuju jangan sign lagi yang itu. Kita gunding lagi dan saya akan bawa wakil kerajaan Sabah untuk bincang bersama. Tapi dia kata kita khianat. Kita dah langgar peraturan dan undang-undang. Kita tak dengar pakar-pakar. Jadi saya tanya tadi di parlimen, pakar mana yang saya tak dengar? Peraturan mana yang saya langgar? Tak jawab. Tapi percayalah malam ni kalau kempen lain bunyinya. Kalau kita bercakap atas nama rakyat Malaysia, budaya Melayu, apalagi atas nama Islam, bagaimana boleh kita bohong begitu? Saya tidak faham. Yang itu satu bab penipuan. Tapi yang ngangguk, yang walak ni, yang apa dia ni? Termasuk kalau ada juga saya tengok 2-3 orang pelajar-pelajar UKM ni. Ada. Benda ni. Kalau betul tak apa Anwar dikritik kerana sepatutnya dia bagi tambahan peruntukan ke universiti. Okeylah. Saya kata insya-Allah saya akan cuba tambah. Oh, Anwar tak tegas dalam soal bahasa. Okey, kalau nak bidang-bidang apa saya akan buat. Saya boleh. Tapi kalau Anwar khianat, jual negara, Anwar telah menggadai Allah. Ini saya pun ingat apa? Jalan calang ya. Kalau dia tengok dalam sejarah saudara ramai.
Pemimpin yang sedia berhenti dan dengar soalan saudara. Ada yang kritik, ada apa. Saya kata tak apa. Tak ada nak catat nama apa? Okey, catat nama. Special Branch pergi cari dia. Tak ada. So, kita bagi kebebasan. Di USM beberapa hari yang lalu, seorang mahasiswa minta, boleh tak buat ala Speaker's Corner? Saya jawab boleh. Tapi ikut peraturan undang-undang, kalau dia guna itu untuk maki cerca kaum cerca, tak boleh. Ikut undang-undang. Jadi saya kata kalau nak buat UKM, bagi tahu Naib Chancellor. Boleh. Lagi nak apa lagi? Nak allowance dah bagi. Terima kasih banyak. Sekian salam, jangan lupa sekian salam ibu bapa dan bagi tahu dan guru bagi tahu Anwar pesan dan ucap terima kasih kerana guru-gurulah yang dapat melahirkan anak-anak yang itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Datuk Seri. Baiklah Datuk Seri, pesanan saya kepada juga hadirin dan hadirat sekalian, InsyaAllah semoga apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri sebentar tadi membuatkan kita semua rasa lebih bersemangat untuk meyakini Malaysia Madani. Dan yang paling penting semoga kebajikan mahasiswa dan keperluan graduan dapat tercapai insyaAllah. Baiklah, izinkan saya pemetik satu pantun dari lagu 7 Nasihat Dendangan Tok T. Biar lapar sehari asalkan kenyang setahun, biar berkerut dahi ni Datuk asalkan minda beralun. Hendak berjaya mendada jangan, jika malu bertanya sesat jalan. Ayuh seluruh anak pertiwi terus kekal menyantuni Malaysia Madani. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.